Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin amin amin. Yang dimuliakan pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau serta muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan kita sama-sama duduk dalam surau ini menantikan waktu solat fardu isya yang akan tiba nanti, yang akan kita akan dirikan solat fardu isya secara berjamaah insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, kita akan meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi sebelum kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7, maka kita nak sentuh satu daripada pertemuan yang lepas. Dulu kita bincangkan tentang halal, haram dengan perkara syubhah, yang mana jelas yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang samar-samar, ya. Jadi selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita menekankan halal dan haram, amat wajar untuk kita sangat berhati-hati, dan sampai ke satu tahap yang mana dengan sikap berhati-hati itu ada juga benda yang halal yang kita tinggalkan kerana takut-takut terjebak kepada perkara yang haram, ya. Baik. Dan suka untuk diingatkan bahawa halal dan haram perkara ini, kita kena ingat bahawa ada yang disebabkan zatnya sendiri dan ada yang disebabkan ada sebab lain. Contohnya ayam yang telah disembelih mengikut rukun-rukunnya sehingga terputus semua urat yang disyaratkan. Jadi ayam itu sembelihannya sah, namun boleh menjadi haram. Bagaimana? Ayam itu dicuri. Dia curi, kemudian dia pergi sembelih. Dah halal lah tu, ayam dah halal. Kerana dalam Al-Quran dinyatakan yang haram itu adalah khinzir dan bangkai dan seumpamanya. Namun ayam itu dia ambil, dia curi, jadi haram, ya. Begitulah seumpamanya. Ada yang perkara yang menjadi haram disebabkan lisababih, ya, disebabkan benda yang menyebabkan dia haram, ya. Benda yang halal tetapi dicuri itu menjadi haram, ya. Baik. Dan di sini, ya, antara panduan yang boleh kita ambil, pedoman yang kita boleh ambil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang bernombor 2518, ya, yang mana Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Kita ambil yang jelas dan tinggalkan perkara yang meragukan. Baik. Di sana ada kaedah fiqhiyah, antaranya yang menyebutkan al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak akan dihilangkan dengan syak yang wujud. Ini kaedahnya yang fuqaha menyusun. Bagaimana aplikasi perkara ini dalam kehidupan kita? Umpamanya sekarang ini kita memang yakin tadi kita telah berwuduk, telah mengangkat hadas kecil, solat fardu maghrib, kita dah yakin. Tiba-tiba ada datang keraguan, dah batal ke belum? Jadi syak yang baru datang itu tidak membatalkan keyakinan yang bahawa kita telah mengangkat hadas kecil sebentar tadi.
Ya, itu panduannya. Sebaliknya sama juga, kalau kita dah pasti saya dah memang ketandas tadi, memang dah sah, memang dah yakin tadi, memang telah terbatal wuduk, dan syak pula saya dah ambil wuduk ke belum, maka dikira tidak ambil wuduk lagi, ya. Itu dia. Aplikasi yang lain, umpamanya dalam rakaat solat kita 3 ataupun 4, macam mana? Ambil yang sedikit, 3. Dah dibuat ke belum? Dibuat lagi, asalnya tidak ada, ya, al-adam. Okay, baik. Itu adalah panduan-panduan yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita, ya. Baik. Dan alhamdulillah, Tuan Haji ada cerita dahulu, antara contoh yang telah ditunjukkan oleh ulama dan tokoh-tokoh agama kita di Malaysia, ya. Ada yang makan tanaman sendiri kan, haiwan yang dipelihara sendiri, yang masya-Allah sangat berhati-hati, ya. Okay, baik. Ya, pada malam ini kita akan teruskan insya-Allah pada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Baik. Daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Ya. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ya. Sabda Nabi SAW, agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, kerana siapa? Ya. Sabda baginda, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang bernombor 55. Kemudian Imam Abu Daud bernombor 4944 dan Imam An-Nasai nombor 156. Baik. Jadi hadis ini, ya, tentang nasihat. Baik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat di sini secara ringkas siapakah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Gelarannya ialah Abu Ruqayyah, ya, kunyah dia, ya, kunyah. Abu bermaksud ayah, ayah kepada Ruqayyah, jadi anaknya bernama Ruqayyah. Jadi kita pun bolehlah nak guna kunyah, kan? Siapa nama anak kita yang pertama, jadi kita letakkan kunyah kita Abu. Baik. Nama beliau ialah Tamim bin Aus Ad-Dari bin Kharijah. Okey. Jadi kunyahnya Abu Ruqayyah, diambil kepada nama anak perempuan dia, Ruqayyah tersebut. Asalnya beliau ialah beragama Kristian. Kemudian beliau memeluk Islam, ya. Kemudian beliau menetap di kota Madinah. Selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berhijrah ke Syam dan menetap di Baitul Maqdis. Baik. Menariknya di sini, kita boleh ambil suatu kepribadian, suatu contoh yang kita boleh ambil daripada beliau ialah beliau terkenal dengan kekuatan tahajud. Kekuatan tahajud dan menghidupkan malam. Ya, ini kekuatan yang ada pada beliau radhiyallahu anhu. Beliau diceritakan bangun untuk bertahajud sampai waktu pagi, dan beliau menangis setelah membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, dalam surah Al-Jathiyah ayat 1 yang berbunyi, Am hasibal ladzi najtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Baik, apa maksud ayat ini? Ayat ini menyatakan, patutkah orang yang melakukan kejahatan mereka menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa hidup dan semasa mati. Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Jadi lihat di sini bagaimana dekatnya jiwa beliau menghayati ayat ini. Peringatan yang diberikan oleh ayat Al-Quran ini nak beritahu kepada kita tak sama mereka yang hidup mentaati Allah dengan mereka yang tidak mentaati Allah. Tidak sama, ya. Jadi itulah, ya,
sampai ke tahap memberikan dorongan yang sangat kuat kepada beliau menangis ya menghayati ayat tersebut kerana tidak tahu apakah ya nasib kita di sana nanti. Baik. Di sini juga kita akan lihat ada beberapa perkara lagi yang boleh kita ambil tahu tentang beliau perawi hadis ini. Antaranya disebutkan oleh Abu Muhallab, beliau berkata Tamim Ad-Dari telah mengkhatamkan Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Jadi pada usia yang sangat muda telah mengkhatamkan Al-Quran ya. Dan di sini juga Abu Nu'aim berkata Tamim Ad-Dari berasal daripada seorang pendeta pada zamannya dan ahli ibadah dalam kalangan penduduk Palestin ya. Ya, baik. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, apakah keistimewaan hadis ini? Hadis ini merupakan yang dikategorikan sebagai jawami' al-kalim. Pernah dengar tak perkataan ini? Jawami' al-kalim. Iaitu ini adalah salah satu keistimewaan yang ada pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabdaan Nabi kita ini walaupun ringkas tetapi maknanya sangat luas. Sangat luas, sangat padat dan memberikan faedah yang banyak. Baik, kita lihat di sini hadis yang telah dibacakan sebentar tadi. Kalau dalam cetakan ini di sini dua baris sahaja ad-dinu an-nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Baik, kita lihat di sini ya. Lihat ungkapan yang digunakan. Ad-din an-nasihah. Ad-din bermaksud apa dia? Agama dan an-nasihah. Kita akan lihat nanti apakah maksud bagi kalimah nasihat ini. Imam Ibn Daqiq Al-Aid, salah seorang ulama yang mensyarahkan kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kalimah nasihat ini, kalau kita nak mudah faham dalam bahasa Arab, tidak ada kalimah yang setara dengannya nak menggambarkan makna nasihat tersebut. Sebagaimana kalimah al-falah. Kalimah al-falah bila kita dengar? Bila al-falah? Waktu azan tu ya, dengan iqamat al-falah. Masjid pun banyak masjid al-falah. Yang saya teringat di USD lah kan ada masjid al-falah dan banyak lagi. Umpamanya al-falah kalimah yang dalam bahasa Arab tidak ada yang setara dengannya untuk menggambarkan maksud tersebut, al-falah. Dan al-falah ini bermaksud kebaikan ya, dunia dan akhirat. Okey, baik. Okey, apa maksud an-nasihat? Nasihat, apa dia nasihat? Di sini pertamanya kita akan lihat di sini secara bahasanya kalimah nasihat ini diambil daripada dua pengertian. Yang pertama, nasaha ar-rajulu thawbahu, bermaksud seorang lelaki menjahit kainnya. Dengan maksudnya di sini orang yang berkehendak untuk membaiki kainnya dengan menjahit tempat yang koyak tersebut. Itu makna yang pertama. Maksud kata bila ada pakaian yang terkoyak, kita nak tampal, nak baiki koyak yang ada pada pakaian tersebut. Baik. So ingat tangkap dalam fikiran kita, teringat baju yang koyak yang pertama nasihat. Yang kedua nasahtul asal, aku menapis manisan ataupun madu yang mana kita tapis untuk kita ambil manisan tersebut, bermaksud menggunakan kata-kata yang halus serta ikhlas, bersih daripada maksud yang tidak baik. Okey, dia ada kaitan, ada kepentingan untuk kita faham apakah maksudnya dari sudut bahasa. Baik, dalam nak memahami hadis ini ada dua sudut pandang yang boleh kita faham maksud nasihat di sini. Yang pertama bermaksud dengan maksud telus dan ikhlas. Yang ini untuk kita memahami sebab tadi pada awal hadis dinyatakan nasihat itu kepada siapa, untuk apa, kerana Allah,
kerana kitabnya dan kepada rasulnya. Jadi tak boleh faham sebagai satu bentuk nasihat macam kita dah buat hari-hari kan. Kita nak nasihat kawan kita, kita nasihat anak kita. Tak sama seperti itu, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci dan maha sempurna, tidak berkehendakkan kepada kita, ya. Begitu juga kitab-kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelum ini, ya. Kitab Al-Quran, ya, kitab yang terpelihara. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, maksum. Maka tidak bermaksud kita ni nasihat nak ajar, tidak. Tetapi lebih kita fahami sebagai suatu bentuk ketulusan dan keikhlasan kita kepada Allah, kitab dan rasulnya. Baik. Lihat di sini bagaimana hadis ini dalam bentuk jawami' al-kalim. Dinyatakan ad-dinu an-nasihah. Sangat ringkas namun luas maknanya. Apa ungkapan lain yang kita boleh dengar seumpama ini? Antaranya ialah al-hajju arafah. Pernah dengar kan? Al-hajju arafah. Itu menunjukkan bahawa besarnya kedudukan perbuatan wukuf di Arafah bagi haji. Begitu juga untuk kita fahami bahawa nasihat ini suatu perkara yang begitu penting dalam agama kita, dalam urusan agama kita. Baik. Yang pertama, an-nasihah lillah. Bagaimana cara nak faham perkara ini? Ketulusan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Caranya antaranya ialah kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana sepatutnya kita beriman. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah diisbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadah yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini sekali lagi memerlukan usaha kita untuk terus belajar bab ilmu akidah, ilmu tauhid. Kena insya-Allah sama-sama kita terus belajar, ya, untuk memahami dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Baik. Yang kedua tadi yang dinyatakan, ya, an-nasihat tersebut wali kitabih, ya. Kita telus, kita ikhlas dengan Al-Quran, dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beriman dengan kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini dijamin terpelihara, ya. Dijamin terpelihara, tidak ada pemesongan, tidak ada pemalsuan. Ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pernah kita sebutkan apa cara Al-Quran itu dipelihara. Antaranya ialah dengan adanya huffaz, para penghafaz Al-Quran. Para penghafaz Al-Quran itu yang akan memelihara Al-Quran. Dan kita lihat di sini, kalau di Malaysia, bila kita beli Al-Quran, apa yang kita perasan dalam Al-Quran ataupun terjemahan? Ada cop, semakan pengesahan daripada apa? Lajnah pentashihan Al-Quran, ya, Kementerian Dalam Negeri. Itu dia, telah disemak. Jadi tak boleh, ya. Dulu pernah dengar kisah kan, bagaimana ada syarikat-syarikat bukan Islam, yang mana mereka cetak Quran macam tu saja kan, tak boleh tu, ya. Mereka ingat Quran ni macam buku biasa saja, tak boleh. Dan kita memang kena jaga kemuliaan Al-Quran. Hatta kalau nak lupuskan pun ada caranya. Tak boleh sewenang-wenangnya kita biarkan begitu, letakkan di tempat yang tidak sepatutnya, ya. Baik. Nasihah li kitabih. Apa lagi cara yang kita boleh buat? Dalam konteks kita
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka macam mana cara kita nasihat kepada Al-Quran, kepada kitab? Ada beberapa cara yang boleh kita amalkan. Antaranya ialah dengan membanyakkan bacaan Al-Quran. Apakah fadilah bacaan Al-Quran? Dinyatakan bahawa pahala yang dikurniakan kepada para pembaca Al-Quran dihitung berdasarkan setiap bilangan huruf. Umpamanya alif lam mim itu sudah merangkumi 3 huruf, dan setiap satu huruf itu digandakan pahala 10 sehingga 700. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Jadi pada peringkat yang paling asas adalah untuk kita membaca Al-Quran dengan cara yang betul, sebutan yang betul, tajwid, ya, makhrajnya, itu perlu diusahakan. Kemudian ya, membacanya dengan tartil, membacanya dengan taranum, ya, dengan suara yang merdu yang memberikan kesan kepada jiwa. Ya, baik. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana yang menyebutkan, bacalah Al-Quran kerana di akhirat nanti pahala yang kita baca Al-Quran tersebut akan datang, akan membantu kita, ya, akan membantu kita. Itulah antara usaha yang kita boleh lakukan. Selain daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya kita jawab azan, kita berdoa kepada Nabi selepas azan. Itu antara salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi. Selainnya ialah dengan kita membaca Al-Quran, kerana nanti Al-Quran akan datang, pahalanya itu membantu kita, memberikan syafaat. Jadi kita kena dah mula fikirlah, ya, untuk lebih kerap membaca Al-Quran. Ni, ya, dengan kemudahan yang ada, kita semakin tiada sebab untuk tidak banyak membaca Al-Quran. Siapa tak ada telefon zaman ni? Telefon pintar, ya, semua ada. Tidak? Mungkin 10 tahun lepas, 20 tahun yang lepas, telefon apa, Nokia kan, 33 sekupang kan, 3310. Susahlah kan nak masukkan apps Al-Quran. Tapi lah, Masya Allah, semua orang boleh download apps Al-Quran. Dan insya-Allah, ada keringanan, ya, kalau kita membaca Al-Quran menggunakan apps dalam telefon berbanding dengan kita menggunakan yang bercetak mushaf, ya. Yang ini memang kena jaga betul-betul. Kalau yang sepenuhnya bahasa Arab itu kena ada wudu, kena suci daripada hadas. Kalau tafsir yang mana ada terjemahan, itu ada kemaafan, keringanan juga, ya. Boleh ada hadas kecil, tetapi masih lagi tidak boleh menyentuh teks dalam bahasa Arab tersebut. Namun, ya, kalau dalam apps ni insya-Allah lebih ada keringanan, ya. Boleh kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, motivasi juga kepada kita dan generasi-generasi anak-anak kita, untuk kita berikan motivasi kepada mereka untuk menghafaz Al-Quran. Di sana nanti, ya, antaranya dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, dinyatakan bahawa untuk mereka yang menghafaz Al-Quran, ya, diperintahkan mereka untuk terus naik darjat di akhirat nanti. Dan darjat terakhir mereka di sana nanti adalah berdasarkan ayat yang terakhir yang mereka baca. Jadi subhanallah, Masya Allah, banyak sangat pahala dan tinggi sangat darjat di akhirat nanti bagi mereka yang menghafaz Al-Quran. Kita macam mana lah ni? Dan tak nak hafaz Al-Quran lah ni? Boleh cuba, boleh cuba. Tidak ada batasan untuk kita cuba untuk menghafaz Al-Quran. Teruskanlah dengan mana-mana surah yang boleh kita hafaz, yang ringkas-ringkas.
Mudah-mudahan ada barakah. Niat tu kena ada. Niat tu kena ada. Jangan terus patah semangat. Ada kata, saya ni dah lanjut dah ni, tak ada nak nafas Quran. Tak apa, jangan terus patah semangat. Yang penting niat tu ada. Ustaz-ustaz beritahu, kalau niat tu ada, insya-Allah, andai kata ajal dah sampai tapi belum habis lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menilai, membangkit kita sebagai seorang yang menghafaz Al-Quran. Selebihnya, bantulah ya anak-anak kita ataupun mereka yang sedang mengikuti pengajian tahfiz Al-Quran ya. Bantu yang kita bantu, boleh mampu, mudah-mudahan kita ada saham pahala tersebut. Baik. Jadi itu dia tentang nasihat dengan Al-Quran, yang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada peringkat yang memberikan hasil Al-Quran ini adalah macam mana? Dengan cara kita faham dan kita amalkan. Itu adalah insya-Allah tahap yang sangat-sangat tinggi, yang mana kita boleh faham dan kita mengambil manfaat daripada bacaan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi kita baca tadi, perawi hadis ini, beliau menangis setelah membaca ayat tersebut, yang mana Allah SWT menyatakan tidak sama kedudukan mereka yang taat dan mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi, sebagaimana yang telah kita ulang banyak kali sebut dulu, kefahaman agama kita ni tak boleh duk pakai ikut kepala sendiri saja. Ikutlah malam ni semangat, balik lagi terus buka tafsir baca terus seorang-seorang kan. Dia dah faham sendiri, nanti keluar hukum pelik-pelik. Tak boleh. Kena juga ada panduan guru dan kena ada perbincangan secara berkumpulan. Sebab itu kita lihat para ulama pun mereka ada muzakarah. Umpama di Malaysia ada muzakarah majlis fatwa kebangsaan. Dalam kita nak memahami Al-Quran dan kita nak memutuskan hukum, tak boleh seorang-seorang saja. Kena ada kumpulan. Untuk sama kita semak-semak, semak dan imbang ya. Baik. Berikutnya, nasihat kepada siapa tadi? Kepada Rasul ya. Kepada Rasul dengan cara kita taat kepada Rasul dan kita beramal dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu cara dia. Dalam Al-Quran dinyatakan mereka yang taat kepada Allah juga adalah mereka yang taat kepada Rasul. Tak boleh benda ni terpisah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita kasih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dua benda ni memang kena terkait dan terhubung. Tak boleh kita kata kita taat kepada Allah tetapi tak ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perkara lain yang boleh kita jadikan panduan kita juga adalah dengan kita kerap membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perasan benda ni insya-Allah boleh kita terus hidupkan, kerana dengan membaca sirah Nabi kita tahu perkisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil faedah daripada sirah Nabi, dan juga kita mempelajari adab-adab akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sama-sama juga kita kena tunjukkan, usahakan kesungguhan kita untuk menjaga dalil-dalil dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kena ikut panduan para ulama. Kalau hadis itu hadis yang telah dibuktikan maudhu', palsu, maka kita kena jaga, kena pelihara. Tak boleh kita menyebarkan hadis yang direka-reka, tak boleh. Memang benar di sana ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan dan ada hadis yang dhaif. Kesemuanya itu adalah hadis yang ada nilai ilmunya, yang perlu mendapatkan panduan daripada para ulama. Kalau yang dah memang pasti maudhu', maka itu kena letakkan sepadan. Yang direka-reka maka tak boleh kita sebarkan. Yang selebihnya itu kena ada panduan
daripada para ulama. Ya, baik. Sirah Nabi, apa antara kitab yang boleh kita baca? Antaranya ialah kitab dia Rahiq Makhtum, ya. Saya pernah terlihat ada edisi yang ada terjemahan daripada Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Itu pun bagus untuk kita baca kitab sirah tersebut. Ya. Baik. Seterusnya, nasihat kepada a'immah muslimin. Apa maksud a'immah? A'immah ini ialah kata jamak, kata plural kepada imam-imam. Imam-imam, ya, pemimpin-pemimpin umat Islam. Jadi banyak peringkat, banyak peringkat pemimpin-pemimpin merangkumi pemerintahan negara dan urusan-urusan yang terlibat dengannya. Hatta dalam urusan agama pun ada para imam yang memimpin kita. Jadi kena mengikuti ajaran mereka. Dan yang ini kalau melibatkan sesama makhluk, maka ada ruang untuk kita nasihat, dalam erti kata kita beri panduan, beri maklum balas dan seumpamanya. Dan wa'ammatihim, kepada masyarakat semuanya. Baik, sebelum kita menangguhkan perbincangan tentang hadis ini, suka diingatkan bahawa ada perbezaan antara nasihat dengan perbuatan memalukan, mengaibkan manusia lain. Ya, suka untuk dibawakan nasihat, ya. Panduannya adalah nasihat ini dia datang daripada niat yang betul. Sebagaimana tadi kita telah membawa definisi secara bahasa. Pertama tu ialah kalau ada kain dan koyak, kita nak tampal balik. Ya. Dan tadi kita katakan yang kedua tu adalah kita menapis, ya. Maksud kata kita boleh faham, ya, dari segi pelaksanaan kita nasihat ini, kalau kita nak buat kepada ahli keluarga ke, kepada kawan-kawan ke, masyarakat ke, dengan tujuan kita nak membaiki apa yang lemah, apa yang kurang. Sebagaimana kita nak jahit pakaian yang koyak tadi. Yang kedua tadi, menapis ataupun memilih kesesuaiannya, ya. Dan kena lihat situasinya. Dan ulama juga menyebutkan, ya, kalau suatu kesalahan, kesilapan itu dilakukan oleh individu, maka tidak sewajarnya kita memalukan dia secara umum. Maka boleh dilakukan secara tertutup. Kalau perkara itu kesalahan yang dilakukan secara persendirian, ya. Okay, baik. Tadi kita sebutkan, ya, nasihat juga kepada para pemimpin. Di sana ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, inna afdalal jihadi kalimatun haqqin 'inda sultanin jair, riwayat Imam Ahmad, hadis yang ke-11,143, yang mana dinyatakan sesungguhnya jihad yang paling afdal ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Maka ini pun kita kena faham dalam konteks yang betul, lah. Ya. Kita situasi di Malaysia ini, insya-Allah kita semua ni sesama orang Islam kita lah, ya, elakkan daripada terjerumus kepada fahaman yang ekstrim, ya. Yang lebih takutlah, ya, takut kalau kita cepat melabel orang lain. Itu kena hati-hatilah, ya. Kata orang ni tak berapa Islam sangat lah, masuk neraka ke, semua tu kena hati-hati, ya. Tak boleh disebabkan perbezaan ijtihad perkara-perkara politik ini kita begitu ekstrim, ya, melabelkan perkara-perkara yang sangat berat kepada sesama orang Islam kita, ya. Itu kena berhati-hati, ya. Baik. Dan insya-Allah, ya, di sini sebelum kita tangguhkan, ya, ada beberapa peringatan juga lah yang untuk kita sebutkan di sini. Antaranya
pesanan yang disampaikan oleh para salafus salih. Antaranya Al-Hasan menyatakan, maksudnya beginilah, dia kata nasihat yang kita nak bagi ni yang sangat baik sebenarnya adalah kita nak nasihat pada benda yang kawan kita ataupun saudara kita lemah. Contohnya, kalau kita lihat kawan kita tu dia tak berapa nak suka semayang, itu kelemahan dia, maka kita nasihat dekat situ, kita ajak dia cara yang betul. Dulu saya pernah terbaca, ada orang tulis, dia kata, apa hukum orang yang tak solat ni? Jadi jawapan secara dakwah adalah kita pergi dekat dia, pimpin tangan dia, ajak dia pergi solat. Bukan terus kita kata masuk neraka. Tak boleh kata macam tu. Baik. Jadi nasihat yang baik adalah antaranya kita nasihat pada benda yang dia lemah. Ya. Jadi itu benda yang kita boleh ambilkan panduan. Dan satu lagi, ya, di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, atau kama qala, nasihat kepada saudara kita juga adalah semasa dia ghaib, idza ghaba, semasa dia tak ada dengan kita. Apa maksud dia? Kita dah biasa faham kalau nasihat ni orang yang berdepan dengan kita. Tetapi kalau orang tu tak ada dengan kita pun, kita kena nasihat dia. Macam mana cara dia? Caranya adalah dengan kita memelihara maruah dia. Kalau ada orang cakap benda tak betul tentang dia, kita kena betulkan. Dan kita tak boleh mengumpat dia. Kadang-kadang kalau dia ada dengan kita, bukan main lah puji dia kan. Bila dia tak ada dengan kita, habis kita kata macam-macam dekat dia. Jadi itu tidak menunjukkan nasihat kepada saudara kita. Baik. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, kita akhiri, ya, perbincangan atau pertangguhkan majlis pada malam ini dengan kita merenung kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini menyebutkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, iaitu mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar. Itulah intipati yang kita boleh ambil, roh tentang nasihat, ya, nasihat. Baik. Dan insya-Allah mudah-mudahan mendapat faedah perbincangan kita pada malam ini. Secara ringkasnya kita sebutkan balik, ad-dinu an-nasihah. Nasihat itu sangat utama dalam agama kita. Kepada siapa? Kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kitabnya, rasulnya, pemimpin umat Islam dan masyarakat umat Islam. Jadi hadis ini telah merangkumi segala aspek kehidupan kita yang sangat mustahab. Mudah-mudahan mendapat faedah, insya-Allah. Dan sebagaimana kita sebutkan bahawa dalam kita nak memahami agama dan nak mengamalkan agama ini, kena belajar dan ikut cara yang betul, ya. InsyaAllah mudah-mudahan faedah itu akan hadir kepada kita, insyaAllah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.